Baik, kita mulakan baca mulai daripada ayat 71 Suratul A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waiz, dan ingatlah di waktu. Dan ingatlah di waktu natakna, telah kami angkatkan al-jabal akan gunung. Wow, kaum di atas mereka. Ka'annahu seolah-olahnya. Ka'anna tu mana seolah-olah ya. Kadang dia dhamir dia berganti-ganti. Tak kisahlah. Yang penting ka'anna tu saja. Ka'anna tu seolah-olah ya. Kadang ka'annahum seolah-olah mereka. Di sini ka'annahu seolah-olahnya ya. Zullatun, naungan. Wa zannu, dan telah menyangka mereka. Annahu, bahawasanya ia. Waqi'un, yang akan menimpa. Bihim, akan mereka. Khuzu, ambillah olehmu. Ma, akan apa yang. Atainakum, telah kami berikan akan kamu. Biquwatin, dengan kuat. Wazkuru, dan ingatlah olehmu. Ma, akan apa yang. Fihi, di dalamnya. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tattaqun, kamu bertakwa. Ayat yang ke-172. Wa'i, dan ingatlah di waktu. Akhaza, telah mengambil ia. Rabbuka, oleh Tuhan engkau. Min, daripada. Bani Adam, anak-anak Adam. Min, daripada. Zuhurihim, tulang belakang mereka. Zurriyatahum, zuriat mereka. Wa ashhadahum, dan telah ia jadikan saksi akan mereka. Dan telah ia jadikan saksi akan mereka. Ala, atas.
Anfusihim, diri-diri mereka. Alastu, bukankah aku, birabbikum, Tuhan kamu. Qalu, telah berkata mereka, bala, benar. Syahidna, telah kami saksikan. Antakulu, supaya tidak kamu berkata, tidak dalam reken tapi wajib sebut. Supaya tidak kamu berkata, Yaumal Qiyamah, pada hari kiamat. Inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, anhaza, dari ini, ghafilin, orang-orang yang lalai. Ayat 173. Au takulu, atau tidak kamu berkata. Tidaklah mereka tapi wajib sebutlah. Atau tidak kamu berkata, innama, sesungguhnya tidak lain, asyraka, telah mempersekutukan ia, abauna, oleh bapa-bapa kami, min qablu, daripada dahulu, wa kunna, dan adalah kami, zuriatan, zuriat, min, daripada, ba'dihim, sesudah mereka. Afatuh likuna, maka apakah engkau membinasakan akan kami. Saya ulang. Maka apakah engkau membinasakan akan kami. Bima, dengan sebab apa yang. Fa'ala, telah memperbuat ia, al-mubtilun, oleh orang-orang yang buat kesalahan. Oleh orang-orang yang buat kesalahan. Ayat 174. Wa kadzalika, dan seperti itulah, nufassilu, kami jelaskan, al-ayati, akan ayat-ayat ini, wa la'allahum, dan mudah-mudahan mereka, yarji'un, mereka kembali.
Baik ya. Saya mak semula daripada ayat 171. Saya mak semula. Suratul A'raf ayat 171. Wa'iz, dan ingatlah di waktu natakna, telah kami angkatkan al-jabal, akan gunung, fauqahum, di atas mereka. Ka'annahu zullatun, seolah-olah ia naungan. Wa zannu, dan telah menyangka mereka annahu, bahawasanya ia waqi'un, yang akan menimpa bihim, akan mereka. Khuzu ma atainakum, ambillah olehmu akan apa yang telah kami berikan akan kamu, bikuah, dengan kuat. Wazkuru, dan ingatlah olehmu ma, akan apa yang fihi, di dalamnya. La'allakum, mudah-mudahan kamu, tattaqun, ya, kamu bertakwa. Baik. Kita, ya, umat Muhammad tidak sampai kepada ancaman yang sebegini. Ini adalah ancaman dan peringatan yang keras daripada Allah Ta'ala, yang mana ketika Bani Israel mengabaikan kitab Taurat dan mula, ya, menjauhkan kitab Taurat dan tidak memberi, ya, tumpuan ke situ, Allah, ya, menerangkan, ya, Allah angkatkan gunung, ya, diangkatkan gunung, ya, daripada asalnya, ia berada di atas mereka. Ka'annahum zullah, seolah-olah gunung ini menaungi mereka. Gunung ini dah jadi macam awan, menaungi mereka. Wa zannu annahu waqi'un bihim, dan telah menyangka mereka bahawasanya ia yang akan menimpa akan mereka. Jadi gunung, dia sangka di sini, sangkaan yang berat, dengan kadang ditafsirkan dengan makna aikonu, maknanya telah yakin mereka. Sebab perkataan zon ni kan yang paling dekat dengan yakin. Kalau jauh daripada yakin apa? Ya, waham. Ya, atau waham tu jauh daripada yakin. Ya. Kemudian syak. Ya, dah waham. Ya, syak, lepas tu zon. Jadi zon tu dah dekat dengan yakin, baru yakin. Sebab itu sangkaan yang paling berat, ya, bila sudah, ya, zon, ya, sampai kepada zon tu. Artinya kadang ada tafsir menerangkan telah yakin mereka bahawasanya gunung itu akan menghempap mereka. Bayangkanlah, ya, kalau gunung atas kepala kita, bila-bila masa gunung ini akan menghempap kita, ya. Kita bayangkan sendiri. Itu adalah ancaman kepada Bani Israel ketika itu. Khuzu ma atainakum biquwah, ambillah olehmu akan apa yang telah kami datangkan kepada kamu dengan kuat. Maknanya suruh berpegang sungguh-sungguh, ya, apa yang ada di dalam kitab, hukum-hukum yang ada dalam kitab, ya, Taurat itu. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah olehmu akan apa yang di dalamnya. Maknanya diamalkan apa yang di dalam Taurat itu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini, ya, ancaman yang berat kepada Bani Israel, sehingga, ya, gunung itu, ya, seolah-olah nak menimpa mereka. Barulah mereka, ya, sungguh-sungguh untuk berpegang dengan kitab Taurat. Ya, adakah berlaku kepada kita? Ya, tidak berlaku. Ya. Jadi, ya, ayat ini juga memberi juga peringatan kepada kita bahawa adakah, ya, setelah kita, ya, ditimpa musibah, ya, kita dijajah, ditimpa musibah, ya, Quran tidak dibenarkan lagi untuk kita pegang, untuk beramal, untuk dibaca, ya, pada masa itu baru kita, ya, nak mencari Quran.
Ya, Quran sudah dibuang oleh penguasa-penguasa yang zalim, yang bencikan kepada Islam. Pada masa itu umat Islam dah tak ada saksi lagi, Quran dah tak ada. Adakah pada masa itu baru kita ingin nak mencari Quran, ingin nak mendalami Quran, ingin nak memahami Quran? Pada masa itu tidak ada artinya lagi dah. Ini mana peringatan-peringatan juga buat kita. Pepatah Melayu mengatakan pukul anak, sindir menantu. Jadi untuk menyindir menantu dulu, dia pukullah anak dia. Sebenarnya nak menyindir menantunya. Itu peribahasa Melayu. Pukul anak, sindir menantu. Jadi Allah itu terangkan ayat ini mengenai tentang Bani Israel. Jadi kita juga terasa. Mana kita ahli kitab juga terasa. Sebab Quran itu berada pada kita umat Islam. Baik kita tengok tata bahasa dulu. Ayat 171. Kita jumpa sini natakna. Natakna. Itu mati jadi natakna ni kita ini na tu dhamir. Kalau kita tinggalkan dhamir na untuk jadikan asal, kita ambil nun takof. Apa barisnya kalau nun takof? Natako lah. Dah ada baris tu. Natako. Jadi kalau natako, agak-agak mudhari'nya apa? Jadi kalau kamu cari nun takof, cari nun takof. Kalau nun takof apa dia punya mudhari'? Siapa pegang kamus besok yang lain tu kalau boleh ada satu kamus kalau untuk permulaan kamus ni untuk yang nak mahir-mahirkan tu, kalau dapat cari kamus kamus Mahmud Yunus boleh catat kamus Mahmud Yunus itu untuk yang baru belajar memang eloklah menggunakan kamus tu. Kamus lain pun boleh, tapi maknanya untuk yang baru ni mudah mudah nak mencari kamus Mahmud Yunus siapa dah jumpa perkataan nunta dengan kof nunta dengan kof siapa dah jumpa apa mudhari' dia itu kita nak apa yantiku yantiku kalau yantiku amarnya apa? Yantiku amar dia ikut mudhari', ikut mudhari' yanti inti itu rumah siapa yang tak siap lagi tu ada rumah yang tak siap lagi tu oh raya tak apa, kalau boleh apa, hanya tutup mic saja yang ada bunyi tu. Yang ada bunyi tu tutup mic saja, tak apa. Jadi dapat dengar. Baik, okey.
Natako yantiku. Okey. Jadi bila yantiku untuk amar senang je. Kita dah jumpa mudhari' yanti, yanti. Ti tu dengan qaf matikan tik. Tik. Jadi bunyinya intik. Intik. Dah dapatlah tu. Ya. Intik. Ya. Amar dia, intik. Barulah kita buat nahinya. Ya. Nahi dia. Intiklah. Macam mana tahu dia 3 huruf tu? Cuba tengok betul-betul. Nun, ta, qaf kan 3 huruf tu. Yang apa tak ada mim? Itu belum tak ada mim, belum sampai lagi. Kita baru amar, nahi. Nahi. Nahi dulu. Nahi. Ya, betul-betul. Tak ada mim. Tapi kita belum sampai lagi. Kita baru nak cari nahi dia. Macam mana nak buat nahi? Daripada amar tu, buatlah nahi. Ya, intik, tambah lam alif dengan ta. Manalah intik pula. Lam alif dengan ta. Nahi kan tambahan dia lam alif dengan ta. La tantik. Lam alif dengan ta penambahan untuk amar, untuk nahi, ya. La tantik. Macam tu, ya. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il kalau 3 huruf, tu tadi soalan tu. Kalau 3 huruf dia tidak ada apa? Tak ada mim. Tak ada mim. Okey. Apa nak buat? Fa'ilun wazan dia. Fa'ilun. Natako, tanwin. Apa dia? Natikun. Senang je, fa'ilun, natikun. Kalau isim maf'ulnya, maf'ulun wazan dia, maf'ulun. Maf'ulun, ikut. Maf'ulun, natako. Natako, fa'ala. Kalau fa'ala, maf'ulun. Kalau natako, man, maf'ulun. Maf'ulun. Mantukun. 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 Untuk isim maf'ul 3 huruf, wazan dia mesti mim, maf'ulun. Tulis maf'ulun. Wazan dia mesti maf'ulun. Untuk isim fa'il dia tak ada mim, fa'ilun. Fa'ilun wazan dia. Untuk isim maf'ul, maf'ulun. Okey. Cuba ulang balik. Natako. Lagi. Yantiku. Intik. La cantik. Isim fa'il. Natikun. Isim maf'ul. Mantukun. Mantukun.
Okey. Selesai. Ka'annahum zullatun annau waqi'un. Waqi'un ni isim apa ni? Waqi'un. Fa'ilun. Fa. Isim fa. Isim fa'il. 3 huruf ke 4 huruf? Mana tahu dia 3 huruf? Sebab wazan fa'ilun. Kalau 4 huruf, dia mesti guna mim. Ya, ini waqi'un. Baik. Kalau waqi'un, isim maf'ulnya apa? Waqi'un. Isim maf'ul. Isim maf'ulnya maf'ulun. Mauku'un. Sebut. Mauku'un. Wazan maf'ulun. Ya. Okey. Kita dah tahu waqi'un ni berasal daripada 3 huruf. Ya. Kalau madinya waw qaf ain. Waw qaf ain waqa'a. Mudhari'nya yaqa'u. Asal dia sebelum yaqa'u yauqa'u. Ya. Yauqa'u. Jadi sebelum dia yaqa'u, dia asalnya yau. Ada waw yauqa'u. Yaf'alu. Ya. Okey. Waqa'a yaqi'u. Amarnya apa? Qa. Yaqa'u qa. Yaqa'u qa. Nahi dia la taqa. Yang lain ambil tahu qa la taqa. Isim fa'il ni yang ada ni. Waqi'un. Ya. Waqi'un. Isim maf'ulnya mauku'un. Ya. Isim maf'ulnya mauku'un. Ulang sekali lagi. Waqa'a. Lagi. Yaqa'u. Qa. Ya la taqa. Waqi'un. Mauku'un. Mana yang lain tu catatlah untuk panduan-panduan. Baik. Khuzu fi'il apa khuzu? Fi'il amar. Ya, khuzu ambillah olehmu. Itu jamak Kalau mufrad khus. Tak ada waw dia khus. Itu mufrad. Jadi madi dia sebelum madi kita buat nahi dulu sebab amar dekat dengan nahi. Jadi khuzu kalau nahi khuzu pula. Kalau hus nahi dia la tahus. La tahus. Ya. Baik, kita baru ambil madi dulu. Madinya akhaza. Ada alif ya? Akhaza. Mudhari'nya ya'khuzu. Kalau yang tak ingat, cuba tengok baris yang bawah tu. Baris yang bawah ayat yang 172 ya. Yang bawah tu, mula-mula ayat wa iz akhaza. Tu mati dia. Akhaza. Mula ayat bawah dia tu. Akhaza. Wa iz akhaza. Akhaza tu mati dia. Akhaza ya'khuzu mudhari'nya ya. Ya'khuzu. Akhaza ya'khuzu amarnya khus. Nahinya la tahus. Isim fa'il khizun. Isim maf'ulnya ma'khuzun.
Mahuzun. Mim alif hamzah. Ma. Bunyinya ma. Mim alif hamzah. Kha waw zal. Kha waw zal. Mahuzun. Ya. Apa dia? Oh. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh ya. Oh. Ujian. Ujian. Baik. Yang depan dia uzkuru, fi'il apa tu uzkuru? Fi'il amar. Itu jamak. Kalau mufrad? Uzkur, matikan. Uzkur. Nahinya? La tazkur. La tazkur. Uzkur, la tazkur. Ya. Isim fa'ilnya? Fa'ilun. Zakirun. Wazan dia fa'ilun ya, zakirun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Mazkurun. Ya, zakirun, mazkurun. Madinya apa? Zakaro, mudhari'nya? Ini biasa kita jumpa. Jadi yang biasa tu kena biasakan lagi supaya ya kita tak tersalah menyebut mudhari'nya ya. Jadi bila jumpa zakara dah kita biasa yazkuru, tak adalah bunyi yazka, yazki ya. Jadi kita bunyi yazkuru. Zakara yazkuru. Bila yazkuru mesti amarnya sama mudhari' kur. Uzkur. Ya. Uzkur la tazkur ya. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa ya. Baik. Ayat 172 ya. 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah di waktu telah mengambil ia oleh Tuhan kau daripada Bani Adam. Bani ini anak-anak Adam. Yang dimasukkan ialah keturunan Adam. Ya, min zuhurihim, daripada ya tulang belakang mereka ataupun tulang sulbi mereka. Ya. Zuriyatahum, ya, zuriat mereka. Ya, maknanya ya daripada tulang sulbi itu ya datangnya zuriat. Washhadahum, dan telah menyaksikan ia akan mereka, pun boleh terjemah macam tu ya. Telah menyaksikan ia akan mereka atau telah ia jadikan saksi akan mereka ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Alastu birabbikum? Adakah, bukankah aku? Ya, adakah tidak aku? Tu bahasa dia. Bukankah aku ataupun tidak, adakah tidak aku? Kalau adakah tidak tu dengan perkataan adakah, las, laisa. Las tu laisa tu. Ya. Tu aku. Jadi laisa bila nak jadikan aku, las tu. Las tu jadinya. Asalnya laisa. Ya. Adakah tidak aku? Atau bahasanya, bukankah aku birabbikum, Tuhan kamu? Qalu, telah berkata mereka, bala, benar, syahidna. Ya, telah menyaksikan kami. Okey ya, ayat ini adalah ayat yang penting juga diambil tahu. Sebab ayat ini adalah satu perjanjian.
di antara kita dia dengan Allah Ta'ala ketika belum dilahirkan ke bumi lagi. Ya. Sebelum lahir ke bumi ni, ya, kita punya roh ni sudah ada satu perjanjian dengan Allah yang Allah sudah ambil daripada setiap Bani Adam. Ya. Agaknya kalau ditanya, ingat tak kita perjanjian ni? Ya. Jawaban kita mesti tak ingat, kan? Sebab itu Allah mengingatkan kembali, setiap yang dilahirkan ni semua dah mengakui Allah itu Tuhannya. Sebab itu di soal ruh ni, sebelum dilancarkan, ruh ni di soal Allah. Alastu birabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Ruh pun menjawab, ya bala syahidna. Ya benar, telah kami saksikan atau telah menyaksikan kami. Sebab itu, manusia ni yang dilahirkan ke bumi ni, pada asalnya roh itu sudah menerima Allah sebagai Tuhannya. Bila lahir ke dunia, maka yang mewarnai pertama ialah orang tuanya. Ya, sama ada nak menjadikan corak, ya, putih ataupun hitam. Ya. Kemudian orang yang di sekeliling, orang yang berhampiran dengannya atau yang di sekelilingnya pun boleh mencorakkan. Ya, untuk menjadikan Yahudi atau Nasara untuk jadi putih ataupun hitam. Ya, kepercayaannya itu adalah alam kelilingnya. Tetapi pada asasnya roh-roh ni semua ia adalah roh yang bertauhid, iaitu roh yang mengakui Allah Ta'ala, kalau nak tahu. Ya. Sebab itu manusia ni kalau dia tak menyembah Allah yang esa, dia akan menyembah juga benda-benda lain. Sebab jiwa tu jiwa nak menyembah. Ada jiwa tu, perasaan tu untuk menyembah. Jadi kalau tak jumpa jalan yang betul, maka dia akan sembah perkara-perkara yang akan menyesatkan mereka. Macam tu. Ya. Sebab itu Allah bagi tahu atau ingatkan, ya, Allah dah bagi tahu pada roh-roh ini, bukankah aku Tuhan kamu? Roh pun menjawab benar. Ya, telah kami saksikan. Kenapa Allah bagi tahu ni? Antakulu yaumal qiyamah. Supaya tidak kamu berkata pada hari kiamat, inna kunna an haza ghafilin. Sesungguhnya kami adalah kami dari ini orang-orang yang lalai. Tujuannya Allah ingatkan, ya, hal ini supaya besok di akhirat jangan kamu mendakwa atau mendakwi, ya, bahawa kamu tak tahu, lalai. Saya tak tahu tentang kiamat. Saya tak tahu adanya hari kiamat. Saya tak tahu yang kau ni Tuhanku. Ya. Jadi ya, supaya tidak ada kata-kata ini pada hari kiamat. Sebab Allah sudah bagi tahu di dunia. Itu maksud ayat tu. Ya. Jadi ayat ni memang pentinglah sebab ayat ni adalah ayat perjanjian di antara Bani Adam dengan Allah Ta'ala sebelum lagi lahir ke dunia. Ya, roh-roh ini sudah menjawab dan mengakui Tuhan. Ya. Besok kalau di akhirat, ya, jangan nak mendakwa atau mendakwi, ya, menolak ketuhanan Allah. Ya, sedangkan Allah sudah maklumkan di dalam kitabnya. Tu, ya. Baik. Kita semak semula daripada ayat ini. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhuri min zurriyatihim ashhada. Jumpa tak? Ashhadahum. Ashhada. Berapa huruf tu ashhada? Ashhada apa? 4 huruf. Okey. Kalau 4 huruf, ya, nak jadikan amar daripada ashhada macam mana? Nak ringkas tak payah cari mudhari'. Sebab dalam 4 huruf ni, kita tak perlu guna mudhari'. Kalau madi, kita masih bergantung pada mudhari', ya. Tapi kalau dalam 4 huruf, sebenarnya lagi senang, tak payah guna mudhari'. Kalau yang dijadikan fi'il amar, ashhada, matikan bawah, membariskan bawah dan mati. Ashhid.
Dia jadi amar. Kalau kita bunyikan atas madi, asyhada. Kalau kita bunyikan ashid, ada fa'il amar. Nahi ikutlah amar. Ashid la tushhid. Betul, tush ya, bukan tas ya. Kenapa? Sebab dia 4 huruf. 4 huruf kita punya nahi ikut mudhari' dia. Mudhari'nya baris dhamma, dia pun kena baris dhamma. La tushhid. Isim fa'il kita guna mim ya. Isim fa'il gunakan mim. Macam mana isim fa'ilnya? Mushhidun. Ya, mana yang lain tu kalau nak tulis ya mushhidun. Kalau isim maf'ulnya senang naikkan atas pula baris. Hi jadi ha. Mushhadun. Ya. Mushhidun, mushhadun. Mushhidun yang menyaksikan, betul? Mushhadun yang disaksikan. Baik. Mudhari' kita belum buat lagi ya. Ashhada mudhari'nya apa? Mudhari' mesti mulakan dengan dhammah ya. Kerana dia 4 huruf. Ashhada yushhidu. Ashhada yushhidu. Ashhada yushhidu. Ya. Okey, kita dah jumpa mudhari'. Jadi kita mula daripada madi balik. Ulang. Madi ashhada mudhari' yushhidu amar ashhid nahi la tushhid isim fa'il mushhidun isim maf'ul mushhadun. Ya. Okey, dalam ayat ini juga kita jumpa perkataan syahidna. Cuba cari depan dia. Ya, sebelah hadapannya syahidna. Cuba cari. Qalu bala syahidna. Jadi syahidna ni, ya, na tu adalah dhamir. Ya, dhamir. Jadi, ya, asalnya 3 huruf. Shim hadal. Shim hadal apa barisnya? Syahidah, jangan syahadah. Ini asal. Hi itu memang baris bawah. Jangan naikkan atas. Ya. Jadi madinya syahidah. Macam sami'ah. Sami'ah kan baris bawah. Sami'ah, syahidah. Macam tu. Ya. Jadi jangan baca syahadah ya. Syahidah. Syahidah mudhari'nya yashhadu. Itu yang kita baca syahadah tu. Ya, yashhadu tukar ya tukar jadi alif. Ya tu mana ia. Jadi tukar alif jadi ashhadu. Ashhadu mana aku bersaksi. Ashhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kan? Itu madinya syahidah ya. Bila kita baca ashhadu alla, ingatkan madinya syahidah. Syahidah yashhadu. Baik, bila dah jumpa mudhari' mesti pandai buat fi'il amar. Yashhadu, yashhadu. Macam mana fi'il amar? Hadu? Ishhad. Sebab hadu matikan had. Jadi awalnya ishhad. Nahinya la tashhad. Kena dapat ishhad la tashhad. Isim fa'il wazan fa'ilun. Syahidun. Syahidun. Isim maf'ul mashhudun. Sebab ya dia 3 huruf wazannya maf'ulun. Ya, mashhudun. Ya. Syahidah ni lebih kepada makna aku bersaksi. Syahidah telah bersaksi ia. Ya. Kalau asyhada ni
Boleh diberi makna dengan makna mutaaddi ya. Mutaaddi ni melampau lah, asyhada melampau ya. Mutaaddi maknanya kena terjemah melampau. Maknanya satu boleh diterjemahkan dengan telah menyaksikan ia atau telah ya jadikan saksi ia. Itu dah melampau lah, telah jadikan saksi ia. Itu dah kira melampau. Ataupun telah bersaksi ia. Apa telah bersaksi pula? Telah apa? Menyaksikan ia. Yang bawah ni boleh maknakan telah bersaksi ia. 3 huruf. Sebab itu bila kita bersyahadah, asyhadu, kita boleh terjemahkan aku bersaksi. Aku bersaksi. Itu maddi 3 huruf tu. Syahidah. Baik, ya, kita tengok depannya lagi. Perkataan ya. Kita tak mau ambil takulun, kita ambil ghafilin. Ghafilin. Ghafilin ni agak-agak isim apa ni yang kita kenal? Isim fa'il sebab dia jamak ya. Macam mana kenal isim fa'il? Apa wazan dia? Fa'ilun. Apa? Fa'ilun. Fa'ilin. Fa'ilun kalau jamak fa'ilin. Macam ni ghafilin. Jadi kalau buang jamak dia yanun, apa nak bariskan lam tu? Boleh terima ghafilun. Kalau baris kasrah ghafilin. Kalau baris kasrah ghafilin. Jadi ya, kita letakkan baris atas dululah ya. Dengan perkataan ya ghafilun macam tu. Ya. Baik, kita buat isim maf'ulnya daripada ya ghafilun. Maghfulun. Maghfulun. Ya. Okey, dah dapat. Nak cari madinya ghafala. Mudhari'nya yaghfulu. Ni yakin ke ni? Ikut apa ni? Ikut kamus lah. Kamus ya. Okey, ikut kamus ya. Ghafala yaghfulu. Tu. Ya, ikut kamus ya. Baik ya. Ghafala yaghfulu. Itu mudhari yaghfulu. Kalau kita dah jumpa mudhari yaghfulu, macam mana buat fi'il amar? Ughful. Sebab fulu, full. Jadi ughful. Nahinya la taghful. Ulang balik. Ghafala yaghfulu amar ughful la taghful. Isim fa'il ghafilun. Isim maf'ul maghfulun. Jadi bila dah jadi ayat, contohnya macam ghafilin, kita dah nampak ghafilin dah isim fa'il. Dah nampak macam tu. Jadi bila nampak isim fa'il, ya kita ambil madinya macam mana? Ambillah ghin, fa dengan lam. Ghafala. Ya, tapi ini kena biasa juga. Kalau tak biasa pun ghafala ke ghafila? Dah ragu dah. Ghafila ke ghafala? Jadi bila ragu macam tu, itu guna kamus ya. Saya nak tanya, masing-masing ada kamus tak? Ada. Seorang. Kamus yang ada madi mudhari masdar Kalau yang tak ada tu boleh beli online pun boleh. Kalau ada siapa ada Sofi tu, type je kamus Mahmud Yunus. Type beli online je. Ya. Banyak saiz.
Carilah yang besar sebabnya mata kita makin lama makin kecil. Cari yang besar. Ya. Ha. Sebab kalau Marbawi punya kamus ni sebab dia punya makna tu terlampau lama sangat. Bahasa bahasa lama. Bahasa Jawi. Betul, bahasa Jawi. Jadi kalau Mahmud Yunus tu dia dah diubah suai dia punya makna dia tu dengan bahasa kita tak ada Indon lagi. Jadi mudahlah kita nak memahami untuk asas ya. Jadi carilah kalau yang tak ada tu boleh cari online ni terus beli. Sebab memang perlulah untuk kita masa-masa tata bahasa ni ya. Betul. Tak payah keluar rumah. Okey ya, saya teruskan lagi ayat yang selanjutnya. Ayat 173. Au taqulu innama asyraka abauna. Ini masih sambungan lagi ya. Atau tidak kamu berkata sesungguhnya tidak lain telah mempersekutukan ia oleh bapa-bapa kami daripada dahulu. Wa kunna zuriatan min ba'dihim, dan adalah kami zuriat daripada sesudah mereka. Apa tu likuna? Maka apakah engkau membinasakan akan kami dengan sebab apa yang telah memperbuat ia al-mubtilun oleh orang-orang yang berbuat kesalahan? Jadi ini juga adalah ya ayat yang menerangkan supaya kita besok tidak mendakwa atau mendakwi Allah Taala. Ya Allah, kenapa engkau nak seksa kami? Ya. Ini semua adalah perbuatan moyang-moyang kami dulu. Moyang-moyang kami mempersekutukan Allah. Kami zuriat mereka. Jadi kami hanya mengikut mereka. Mereka mempersekutukan, ya, mempersekutukanmu, kami pun ikutlah. Ya. Takkanlah kau nak seksa kami dengan sebab perbuatan orang-orang yang berbuat salah. Orang-orang dulu yang buat salah. Jadi ya, besok supaya tidak berlaku ya alasan ini. Kalau nak tahu ya, jangan nak buat alasan ini. Kononnya ya dia zuriat ya yang mempersekutukan Allah pun ikut saja. Ini tidak ada lagi alasan tu. Sebab itu Allah maklumkan dulu dalam kitabnya. Ya, besok di akhirat jangan nak buat alasan ini. Pertama asal alasan dia tak tahu. Yang Allah tu Tuhannya dia tak tahu. Yang kedua alasannya moyang-moyang dia salahkan moyang-moyang mereka. Ya, ini tak ada ya artinya di sisi Allah Taala. Wa kadzalika nufasilul ayati la'allahum yarji'un. Dan seperti itulah kami huraikan akan ayat-ayat ini dan mudah-mudahan mereka kembali ya. Sebab itu Allah ya jelaskan ayat-ayat ini tujuannya supaya mereka kembali ya daripada kekufuran. Kalau mereka kufur, kembalilah kepada iman ya. Baliklah semula beriman. Okey, untuk ayat yang dua ayat akhir ni cuba cari sendiri ya perkataan, selesaikan perkataan asyraka ayat yang 173 ya. Asyraka dah, gariskan ya. Asyraka, satu lagi tuhliku. Apa tuhliku? Tuhliku. Satu lagi mubtilun. Mubtilun. Okey, mubtilun ni saya nak maklum, nak tanya dulu. Isim apa ni? Isim fa'il. Okey, isim fa'il 4 huruf ya. Mubtilun. Sebab itu guna mim. Okey. Satu lagi nufassilu. Ayat selepasnya tu. Nufassilu ayat 174. Yang akhir yarji'un. Yarji'un. Jadi nufassilu ni 4 huruf ya. Yarji'un ni 3 huruf. Okey. Jadi buat
cari daripada madi sampailah isim maf'ul. Untuk kerja rumah hari raya. Hari raya. Jadi kita punya kuliah kita tangguhkan setakat ini dulu. InsyaAllah kita sambung lepas hari raya, nanti maklumlah dalam minggu kedua atau minggu ketiga ya. Saya akan WhatsApp nanti maklumkan. InsyaAllah lepas raya.